Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekalung apresiasi buat pengeraju acara, panel juri Teguh Saksama, seterusnya saudara dan saudari pemangkin revolusi negara. Marilah kita bersama-sama menghayati dan telusuri mauduk bicara saya yang berbunyi Kokurikulum Pelengkap Kecemerlangan Murid. Hadirin yang saya hormati sekalian, sebelum sauh dinaikkan, sebelum bahtera dilayarkan, izinkan saya mendefinisikan tajuk pidato pada pagi yang berbahagia ini. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, merujuk kepada kurikulum yang merupakan sebahagian daripada kurikulum asas, kegiatan atau aktiviti selain mata pelajaran yang diajarkan di dalam bilik darjah dianggap sebagai sebahagian daripada kursus pendidikan pelajar di sekolah. Kegiatan dalam kesukanan-kesukanan, kegiatan persatuan-persatuan, dan lain-lain. Pelengkap pula juga dapat ditakrifkan sebagai sesuatu yang melengkapi, sebagai sesuatu yang digunakan untuk melengkapi. Manakala kecemerlangan bermaksud keelokan atau keindahan. Persoalannya, bagaimanakah kurikulum berperanan dalam melengkapi murid sehingga menjadi cemerlang? Bagi mengupas segala persoalan, 3 pragmatik perdana akan saya bawakan Anda bersama saya. Pragmatik pertama, kurikulum memantapkan fisikal dan mencerdaskan minda. Fisikal yang mantap dan minda yang cerdas ialah kunci kejayaan dalam akademik. Seseorang murid yang seimbang dalam kedua-dua domain ini akan mampu berpikir dengan matang dan mampu membentuk wawasan untuk kejayaan. Contohnya, Saudara Azali Azlan, pelajar Sekolah Menengah Agama Yan Kedah yang merupakan seorang pelajar yang aktif dalam aktiviti kurikulum telah muncul sebagai pelajar cemerlang SPM 2007 dengan keputusan 21E. Hadirin sekalian, pragmatik saya yang kedua ialah kurikulum membentuk kecemerlangan kepemimpinan. Lazimnya, setiap aktiviti kurikulum itu sendiri telah menetapkan bahwa muridlah akan memimpin ahlinya. Setiap kelab atau persatuan akan menubuhkan carta organisasi masing-masing yang terdiri daripada pengerusi, setiausaha, bendahari, dan beberapa lagi ahli jawatan kuasa khas. Ahli jawatan kuasa yang dibentuk itu mempunyai peranan sendiri dalam menggerakkan kelab atau persatuan yang mereka terajui. Kita lihat para pemimpin negara pada hari ini. Sebagai contoh, Datuk Dr. Muhammad Razi Jidin misalnya ialah pemimpin pelajar pada zaman persekolahan mereka. Hadirin sekalian, pragmatik yang ketiga ialah kurikulum dapat menyeimbangkan murid dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek, dan sosial. Menurut Ahmad 2005, kurikulum adalah wadah paling berkesan dalam merealisasikan falsafah pendidikan kebangsaan, terutamanya dalam konteks melahirkan murid cemerlang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek, dan sosial yang bakal melahirkan sumber manusia berkemahiran tinggi di Malaysia. Sekiranya aspek tersebut gagal dibentuk dengan baik, sudah tentu akan timbul pelbagai masalah pada masa akan datang, seperti pekerja tidak amanah, jurutera yang mengamalkan rasuah, dan seterusnya pembentukan masyarakat yang kurang sihat. Hal ini dapat disimpulkan bahwa daya intelek yang tinggi tidak cukup memadai. Terbuktilah
Ko-kurikulum adalah wadah paling berkesan selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan, terutamanya dalam konteks melahirkan murid seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek, dan sosial. Kesimpulannya, Kerajaan Malaysia mewajibkan penyertaan pelajar dalam bidang ko-kurikulum adalah langkah bijaksana bagi membentuk murid cemerlang dalam segenap aspek. Masa depan negara bukan hanya bergantung pada kurikulum semata-mata, tetapi sumbangan ko-kurikulum juga mampu membentuk kemahiran generik yang diperlukan dalam pembentukan murid cemerlang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.